sebelum tu saya dapatkan latar belakang cikgu tentang dah berapa lama cikgu jadi kaunselor berdaftar dan berkenaan tempat cikgu beriman. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikgu lulusan ijazah sarjana muda bimbingan kaunseling daripada Universiti Putra Malaysia pada tahun 2001. 2002 cikgu dah mula ditempatkan untuk mengajar di SMK Membakut di Sabah selama setahun. Kemudian cikgu bertukar ke SMK Gusana Keningau Sabah juga selepas berkahwin dan tinggal di sana selama 10 tahun. Kemudian berpindah ke SMPG Mahal Al-Mizan sejak 2012 sehinggalah sekarang. Dan mula mendaftar diri sebagai kaunselor berdaftar lah pada tahun 2016. 16 7 tahun dah. 7 tahun lah. Dah awal cikgu mula jadi mengajar. Lepas tu baru cikgu daftar macam tu. Ya. Lepas tu boleh sebagai seorang kaunselor, boleh saya tahu apa pandangan cikgu tentang kerjaya, maksud kerjaya. Okey. Kerjaya ni ataupun career lah yang satu bidang pelbagai termasuk kemahiran ataupun apa-apa bidang kerja yang sesuai dengan seseorang, dan kepentingan benda kerjaya ini mesti berlandaskan pada minat, kebolehan dan kemahiran individu tersebut. Maksudnya kalau kerjaya ni kerjaya ni dipilih oleh orang yang mungkin tidak berminat, mungkin akan menimbulkan masalah dan tidak kepasahan bekerja di masa akan datang. Jadi pentingnya ada minat dan kebolehan serta kemahiran dalam bidang kerjaya yang diceburi. Boleh saya tahu macam mana cikgu boleh terfikir nak ambil bidang ni? Okey. Waktu pada pemilihan bidang ni. Cikgu dah sekolah dulu sebagai PRS sekolah lah. Jadi di situ ada menimbulkan sedikit minat lah daripada kaunselor cikgu dulu lah. Maksudnya minat itu timbul daripada jawatan tersebut. Lama-kelamaan minat itu akan lebih timbul bila kita cuba untuk mengenali seorang individu. Contohnya kalau kita belajar tentang psikologi, kita akan belajar kenapa individu itu bertindak begini begitu. Mesti ada sesuatu yang terdapat pada personaliti individu menyebabkan individu itu berpersonaliti begini, individu yang lain berpersonaliti yang lain pula. Jadi manusia ni unik. Jadi keunikan itulah membuatkan cikgu rasa terpanggil untuk memilih kerjaya sebagai seorang kaunselor, sebab kita boleh mengenali seseorang dengan lebih baik. Jadi memang daripada zaman sekolah lah cikgu berminat nak ambil bidang ni. Ya. Lama juga kan cikgu macam nak Ya. minat bidang ni. Cumanya dia ambil pengalaman tu sangat penting lah untuk kita dapat banyak perkara baru lah dalam kerjaya dia. Anak sama untuk keluarga ke cikgu kan selalu kalau minat kita ke ataupun career yang kita pilih kadang-kadang mendapat tentangan daripada keluarga. Jadi untuk cikgu macam mana? Adakah benda tu berjalan dengan lancar ataupun ada sedikit tentangan? Baik, jadi untuk urusan keluarga ni kita mesti memberi pemahaman kepada family kita, keluarga kita daripada awal lagi. Maksudnya semasa kita dah mula terlibat dalam bidang kaunseling, kita mesti memahamkan suami kita dan anak-anak kita bahawa tugas kita macam ni. Skop kerja kita ialah membimbing pelajar, membimbing warga sekolah, dan kita juga membimbing diri kita sebenarnya. Sebab bila kita memahami konsep kaunseling itu sendiri, kita boleh gunakan untuk keluarga sendiri. Suami dan anak-anak pun boleh menggunakan kemahiran yang kita ada di sekolah. Maknanya kita bukan sahaja di sekolah, kita boleh menggunakan kemahiran kita untuk keluarga dan masyarakat. Jadi keluarga alhamdulillah setakat ni memahamilah tugas saya sebagai seorang guru kaunseling. Selain daripada kaunselor, ada lagi ke tugas-tugas lain yang cikgu buat? Macam biasa di sekolah memang tak boleh lari daripada pelbagai tugas seperti terlibat dengan kurikulum, cikgu sebagai penasihat, guru penasihat keadaan bersekolah, guru penasihat
kelab dengan kaunseling dan terlibat dengan apa-apa program yang berkaitan dengan sekolah, tentang kem-kem kurikulum, kem pelajar, apa-apa sahaja tugasan di sekolah, kaunselor tidak akan diketepikan daripada melibatkan diri. Sebab peranan kaunselor itu sangat meluas, bukan sekadar membuat sesi, membuat program, tapi terlibat dengan semua program di sekolah, seperti guru-guru yang lain juga. Sepanjang cikgu jadi cikgu kaunselor, boleh cikgu kongsikan cabaran-cabaran yang cikgu hadapi sepanjang cikgu berkhidmat? Okey, cabarannya banyaklah. Ada cabaran yang membuahkan hasil yang manis, ada yang agak pahit kan. Itu semua pengalaman lah. Cabaran yang paling utama ialah apabila ibu bapa tidak memberikan kesan yang baik terhadap konsultasi kita jalankan. Contoh, bila anak-anak membuat satu masalah disiplin kan, kita memanggil ibu bapa, membuat konsultasi ibu bapa, dan ibu bapa mungkin tidak memahami proses kaunseling itu berlaku, dan mungkin mereka rasa kaunseling tidak ada kesan terhadap anak mereka. Sedangkan kaunseling is a process yang mengambil masa. Jadi itulah cabaran yang untuk memahamkan ibu bapa bahawa kaunseling ini adalah proses, dan proses itu kita tak tahu bila akan membuahkan hasil. Saya nak tanya, apa pandangan cikgu tentang dua kerjaya dalam satu masa? Kalau seorang tu dia ada dua kerjaya dalam satu masa. Baik, memandangkan sekarang isu ekonomi agak ni kan, isu ekonomi yang agak menjadi isu besar lah dalam masyarakat. Memang tak nak, memang ada di betul terpaksa membuat dua kerja ataupun lebih untuk menampung kehidupan kan. Tetapi pastikan kerja yang lebih itu tidak mengganggu antara satu sama lain. Maksudnya kalau pagi di kerja lain, malam di kerja lain, pastikan prestasi mereka dalam setiap kerja itu tidak mengganggu. Maksudnya tidak membuatkan mereka melengahkan ataupun memberikan prestasi yang buruk terhadap salah satu kerjaya ataupun dua-dua kerjaya disebabkan kepenatan, masa yang sangat terhad dan sebagainya. Memang saya sendiri mengakui kerjaya yang lebih dari satu kerjaya itu penting zaman sekarang, tetapi pastikan tidak melibatkan kita tidak boleh fokus dan tidak menyebabkan kesihatan kita terganggu. Jadi cikgu bersetujulah sekiranya seorang tu kerja dalam ada dua kerjaya dalam satu masa, memandangkan ekonomi negara kita yang semakin merosot sekarang. Ya, sangat setuju. Dengan cara itu tadilah tidak berprestasi dan tidak menyebabkan kesihatan terganggu, dan keluarga pun tidak terabai. Ya, betul. Setakat ni lah cikgu, pencapaian cikgu dalam bidang ni sendiri. Cikgu pernah dapat anugerah Peribahasa Cemerlang lah pada tahun 2017. Jadi satu pencapaian yang cikgu satu amanah lah, amanah untuk memberikan lagi terbaik kepada dalam perkhidmatan kaunseling sendirilah. Itulah yang anugerah yang cikgu pernah dapat lah di peringkat sekolah. Dan yang penting sekali, kita istiqomah dengan apa yang kita buat, jangan rasa give up ataupun rasa putus asa. Walaupun banyak cabaran, pelajar pun bermacam-macam, dan dengan peningkatan kadar keadaan kesihatan mental kita sehari pun agak mencabar. Jadi kita jangan putus asa dan kita terus mencari ilmu baru untuk kita terus melangkah sehinggalah kata ke masa yang masa kita berpencen daripada perkhidmatan kita. Sebagai kaunselor berdaftar lah cikgu antara teori yang cikgu pakai semasa sesi ke, cikgu nak guna RABT. Okay, RABT ni maknanya lebih, bagi cikgu lebih menyeluruh lah. Di samping teori yang sampingan yang kita boleh gunakan lah, tapi RABT ni dia banyak lebih kepada kita dapat mengetahui punca konflik yang berlaku, apa yang berlaku sebelum ini, dan apa yang the real now apa yang realiti hari ini, dan apa yang kita perlu belajar ataupun klien kita buat lah untuk mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. So saya rasa setakat ni je yang kita orang nak tanya.
sebelum kita akhiri tembuan, boleh cikgu bagi sedikit kata-kata semangat ke? Okey. Sebagai seorang kaunselor, apa yang penting ialah kita nak bantu orang dan bantu kita juga. Okey. Kalau kita ada niat lain daripada itu, kita kena berhati-hatilah. Maksudnya, bila kita nak bantu orang dan bantu kita juga, kita akan boleh menghadapi berbagai situasi yang berlaku. Tak kira lah kita ditempatkan di mana sekalipun, di pedalaman ke, di bandar besar ke, kerjaya bersama budak sekolah rendah ke, ataupun kerja sekolah menengah ke, ataupun organisasi di luar ke, yang belajar yang lebih besar, di universiti dan sebagainya, kita, insyaAllah kita boleh menghadapinya dengan, kalau kita berniat kita tu nak tolong orang. Jadi insyaAllah kita akan boleh menghadapi pelbagai konflik, isu yang berlaku dalam dunia kaunseling ini. Kan cikgu cakap cikgu belajar di Sabah kan? Mengajar Sabah. Mengajar. Jadi apa antara cabaran lah dekat sana? Sabah. Okey, dia Sabah, dia Silam budaya lah. Silam budaya tu Budaya kena lain. kongsi Silam budaya, kita kena memahami budaya dia orang. Itu paling susah sebenarnya. Contoh kalau di sana macam arak tu satu benda yang normal. Contoh dia kata dia kena pergi beli arak sebab memang kalau tetamu datang dia kena hidangkan minuman keras untuk tetamu. Jadi anak tu pergi beli sendiri. Dia benda biasa. Jadi kita tak boleh kata tak boleh ni haram. Sebab kita memang haram bagi kita. Tapi lepas tu lebih kepada budaya. Budaya. Jadi kita tak boleh mencampuri semua urusan mereka. Kita hanya boleh kita buat program ataupun perbincangan yang tidak sensitif dari segi agama dan budaya mereka. Itu yang kita kena jaga. Kena mengkaji lah makanan kegemaran mereka apa, mereka suka apa, tarian apa budaya agama mereka, kita kena belajar. Jadi cikgu, antara yang jenis lah bahagian kaunseling kita tahu adalah kaunseling daripada perspektif Islam. Dekat Sabah, adakah kaunseling tu cikgu ada menerapkan ataupun tak ada? Dia macam ni, kalau di Sabah tu ada pelajar Muslim juga. Jadi untuk pelajar Muslim kita bolehlah mendekatkan menggunakan teknik kaunseling Islam lah di situ dengan amalan harian dan sebagainya kan. Tapi untuk pelajar yang non-Muslim, kita tak boleh sebut tentang amalan-amalan itu sebab memang berbeza totally Islam dengan Kristian di sana kan. Jadi kita boleh cari aspek persamaan dari segi moral lah. Morality. Moral contoh, kalau minum arak, kesan dia sangat buruk kalau mabuk. Bila mabuk, kamu akan bertindak di luar kawalan. Dalam Islam, kita memang mengharamkan, tapi agama kamu membenarkan, cuma kamu kena mengawal minuman keras tersebut. Itu je lah yang cikgu boleh lakukan lah. Untuk morality dan segi moral, kita bicara bersamaan Islam dan Kristian dari segi morality. Terima kasih cikgu sebab luangkan masa dengan kita orang. Itu saja.